آله وصحبه أجمعين. Kita akan meneruskan pengajian daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan majlis ini majlis yang barakah, yang mana dengannya doa-doa kita dikabulkan, dosa-dosa kita diampunkan. Mudah-mudahan Allah sentiasa menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa. Amin ya rabbal alamin. Maka kita telah sampai kepada apa yang disebutkan oleh penulis, Fadilatut Ta'lim. Fadilatut Ta'lim, yakni kita telah habis sebelum ini tentang Fadilah Ta'allum. Jadi dalam bahasa Arab kita ada Ta'allum dengan Ta'lim. Ta'allum ini maksudnya belajar, manakala Ta'lim maksudnya mengajar. Maka Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memulakan dengan membicarakan fadilatul ilm, kelebihan ilmu. Selepas itu dia membicarakan tentang kelebihan belajar. Selepas itu dia membicarakan tentang kelebihan mengajar. Maka seperti biasa beliau memulakan bab ini dengan menukilkan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang membicarakan tentang kelebihan mengajar. Maka beliau mengatakan, ammal ayatu faqawluhu azza wa jal, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, waliyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Ini adalah daripada surah Taubah ayat 122. Yani Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dalam tiap-tiap masyarakat muslim mesti ada ta'ifatun minhum, sebahagian daripada mereka yang mempelajari ilmu agama dan juga menyampaikan kepada kaum mereka. Yani bagi tiap-tiap kaum ataupun masyarakat yang muslim, mesti ada sebahagian yang orang Islam yang mengkhususkan dalam pengajian ilmu agama. Dan selepas itu Allah mengatakan waliyunziru qaumahum, dan supaya mereka dapat memberikan amaran kepada kaum mereka. Idza raja'u ilaihim, apabila mereka kembali kepada mereka. Yani apabila mereka dah belajar, selepas itu mereka kembali yakni kepada kaum. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka-mereka yang telah mempelajari untuk menyampaikan. Mewajibkan mereka-mereka yang telah belajar untuk mengajar. Jadi Islam mengajarkan kepada kita tiap-tiap ilmu yang kita memperolehinya, di dalamnya ada amanah, yakni ada tanggungjawab. Bagaimana kita nak melaksanakan tanggungjawabnya? Dengan kita mengamalkannya dan kita menyampaikan. Maka Islam ini menekankan kepentingan yang dibagi menyampaikan ilmu. Al-Imam Ghazali menukilkan ayat surah Taubah ini dengan mengatakan waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mudah-mudahan yakni mereka mengambil iktibar dan mempelajari. Ini adalah daripada ayat yang membicarakan tentang kewajipan orang belajar dan juga mengajar. Selepas itu beliau mengatakan wal murad huwa ta'lim. Imam Ghazali yakni mentafsirkan ayat ini, yakni apakah maksudnya bila Allah mengatakan supaya mereka dapat memberikan amaran kepada kaum? Maksudnya ta'lim, supaya mereka dapat mengajar kepada kaum. Jadi ayat ini yang pertama sekali beliau menukilkan dalam membicarakan tentang fadilatut ta'lim, kelebihan yang ini mengajar. Selepas itu beliau mengatakan wa qauluhu ta'ala wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Yani dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ingatlah apabila kami mengambil janji daripada ahlul kitab, apabila kami mengambil janji daripada mereka-mereka yang diberikan kitab. Apakah janji? Yani mereka berjanji kepada Allah, dan Allah yani mewajibkan ke atas mereka. Apakah janji tersebut? Maka Allah mengatakan la tubayyinunnahu linnas, hendaklah kamu menerangkannya, yakni menerangkan Alkitab kepada manusia. Wala taktumuna,
Dan janganlah kamu menyembunyikan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala melaknati sebahagian daripada ahlul kitab adalah disebabkan mereka menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kitab Taurat dan Injil, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka untuk menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah. Tetapi seperti mana kita mengetahui ini apa yang berlaku? Sebahagian daripada ayat-ayat ini dalam Taurat disembunyikan, tidak disampaikan. Mereka menyembunyikan ayat-ayat yang membicarakan tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Taurat ini Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang sifat Nabi SAW. Tetapi mereka mengeluarkannya dan menukarkannya. Begitu juga dalam kitab Injil, ayat-ayat yang ditukarkan dan dikeluarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknati orang yang melakukan ini dengan Allah mengatakan fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Celaka bagi mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, summa yaquluna hadza min indillah. Selepas itu mereka mengatakan ini daripada Allah. Mereka menulis dengan tangan-tangan mereka. Lepas itu mereka mengatakan ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan celaka bagi mereka yang melakukan perbuatan ini, sebab ini dia menjadi sebab kesesatan manusia yang datang selepasnya. Dan Allah memberikan amaran ini kepada umat Nabi SAW. Jangan kamu melakukan seperti mana yang tidak dilakukan oleh ahlul kitab, sebab kalau kamu melakukan apa yang mereka melakukan, kamu akan dikenakan perkara yang sama yang telah dikenakan kepada mereka. Tapi alhamdulillah Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeza dengan Taurat dan Injil. Al-Quran ini Allah mengatakan inna nahnu nazzalna 'alaika dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Al-Quran dan kami menjaganya. Dan Allah menerangkan dalam Al-Quran ini bahawasanya Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Jadi kita lihat ini subhanallah 1400 tahun ini sampai hari ini tidak ada satu huruf pun yang berubah. Ini adalah perkara yang luar biasa. Tidak ada perubahan sama sekali pada Al-Quranul Karim. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Asbabnya kita lihat ramai orang menghafal Al-Quran. Pada zaman Nabi SAW, sahabat yang hafal Al-Quran ratusan. Tiap-tiap kali ayat turun kepada Nabi SAW, mereka hafal. Dan apabila Nabi SAW meninggal dunia, ratusan sahabat menghafal Al-Quran dalam dada mereka. Dan selepas itu datang golongan tabi'in. Golongan tabi'in yang menghafal Al-Quran lebih banyak daripada sahabat. Golongan tabi'in orang Islam di kalangan tabi'in lebih ramai daripada sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi mungkin lebih 140,000 sahaja dalam Hajjatul Wada'. Tetapi tabi'in, Masya Allah, bilangan yang besar. Datang golongan tabi'in lagi besar. Jumlah orang yang menghafal Al-Quran tidak diketahui banyaknya. Generasi lepas generasi lepas generasi sampai hari ini. Hari ini kalau kita menanyakan berapa orang ini hafal Al-Quran, Allahu a'lam, dalam jutaan berjuta Al-Quran. Di Singapura kita ada orang yang hafal Al-Quran. Di Indonesia kita ada, semua negeri di dunia kita ada orang yang menghafal Al-Quran. Hatta di Eropah juga orang ada yang menghafal Al-Quranul Karim. Ini adalah daripada sebab ini Allah menjaga Al-Quran. Tetapi tidak bagi kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Kitab Taurat dan Injil ditukar oleh ahlul kitab. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan juga daripada kewajipan ke atas mereka adalah untuk menerangkan al-bayan, menerangkan kepada manusia. Wala taktumunah, janganlah kamu menyembunyikannya. Maka di sini Imam Ghazali mengatakan wa huwa ijabun lit-ta'lim. Imam Ghazali mentafsirkan ayat ini mengatakan maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ta'lim. Ta'lim ini maksudnya mengajar. Jadi mengajar kepada orang lain adalah wajib bagi mereka yang telah mempelajari. Ini adalah kewajipan.
Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua taufiq. Wa qawluhu ta'ala wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wa huwa tahrimun lil kitman. Yani dalam ayat ini Allah sekali lagi menceritakan tentang ahlul kitab. Apa Allah mengatakan wa inna fariqan minhum, sebahagian daripada mereka, la yaktumunal haq, mereka menyembunyikan yang hak, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Sebahagian daripada mereka sengaja melakukan itu, tapi mereka mengetahui perbuatan mereka adalah perbuatan yang salah, tapi dia sengaja melakukan itu. Ada seorang namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab, dia adalah ketua Yahudi Madinah. Ketua Yahudi Madinah, namanya Huyai bin Akhtab. Ini terkenal orang ini. Bapa yang ini kepada Sofia. Nabi SAW berkahwin dengan Sofia binti Huyai. Sofia binti Huyai bin Akhtab, ini lelaki ini, dia adalah ketua orang Yahudi di Madinah. Apabila dia mendengar Nabi SAW sampai di Madinah, dia salah seorang yang pertama yang berjumpa dengan Nabi SAW. Cuba bayangkan. Yang ni sebelum Nabi sampai, yang ni di Madinah, di Nabi baru yang ni di luar Madinah gitu. Dia dah dapat berita dah. Sebab orang Yahudi semua tengah tunggu. Orang Yahudi semua tengah tunggu, ini siapa ini Nabi ini yang mendakwa dirinya Nabi datang ini ke Madinah. Kita nak tengok dia. Sebab kitab Taurat mengatakan sifat dia, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jadi kita nak tengok orang ini betul ke tak betul. Jadi mereka mengatakan, Huyai, lebih baik kau pergi, sebab dia padri. Maksudnya alim dalam kitab Taurat. Kalau orang jahil pergi, orang jahil tengok tak dapat beza kan. Tapi mereka hantar yang ni orang yang berilmu yang ni di antara mereka. Ini orang dia, nama dia Huyai bin Akhtab. Ini ketua yang ni Yahudi yang paling yang ni berilmu dalam kitab Taurat. Jadi bila dia dengar Nabi dah sampai outskirt saja, dia pergi. Malam-malam dia keluar, sebab dia tahu Nabi SAW akan sampai. Apabila Nabi sampai, dia antara orang yang pertama yang berjumpa dengan Nabi SAW. Maka dia pun duduk bersama Nabi beberapa ketika. Selepas itu bila dia pulang yang ni kepada kaum, orang-orang Yahudi padri-padri ni pun tanya kepada dia, apa pendapat kau wahai yang ni Huyai? Dia mengatakan, demi Allah, seperti mana yang disebut dalam Taurat. Yang ni dia dalam keadaan yang ni terperanjat. Bila dia lihat Nabi SAW, dia mengatakan ini dia. Seolah-olah dia mengatakan apa? Dia mengatakan ini dia. Jadi padri-padri yang lain pun risau, sekarang apa kita nak buat ni sekarang? Yang ni mereka adakan mesyuarat. Maka Huyai bin Akhtab ini mengatakan, demi Allah, ini kita tidak akan mengikutinya. Kalau sekiranya Nabi Musa AS daripada Bani Israel, yang kita tidak mengikut, apalagi ini Nabi daripada kaum Arab. Ini dia mengatakan. Ya, sedangkan dia mengetahui ini adalah Nabi yang disebutkan dalam kitabnya sendiri. Dan dia mengatakan kita harus menentangnya. Tidak dibolehkan yang ini kita mengikutinya. Kalau tak malu kita Yahudi, Bani Israel, semua Nabi-Nabi yang ni Allah menghantar Bani Israel, tiba-tiba Nabi daripada Arab ini kita nak mengikut. Bagaimana ini? Jadi ini adalah orang dia, namanya Huyai bin Akhtab. Yang ini kisah ni masyhur. Akhirnya dia dibunuh ini dalam peperangan Khandaq. Dalam peperangan Khandaq ini dia dibunuh. Sebab dia daripada mereka yang cuba nak menyerang ini umat Islam daripada belakang. Dia adalah daripada mereka yang apa kita mengatakan yang tidak ikut ini kepada treaty. Sebab Nabi SAW bila sampai di Madinah, dia melakukan treaty dengan orang Yahudi. Maka dia broke any the treaty dan dia serang ini orang Islam ini daripada belakang. Sebab kaum musyrikin ini datang daripada depan. Sedangkan dia mengetahui, ini Allah mengatakan wahum ya'lamun. Cuba bayangkan, dia mengetahui ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah SWT, yang disebut ini dalam kitab Taurat. Tapi ajib, walaupun yang ini manusia mengetahui kebenaran, akan tetapi disebabkan dengan kesombongan, tidak ini menerima yang ini kebenaran. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah yang ini menghidupkan kita dengan iman dan matikan kita dalam iman, dan bangkitkan kita yang ini bersama mereka yang ini bagi iman. Sebab sebahagian dari manusia yang ini miskin, dia mengetahui benar tapi dia sengaja tidak mau bagi iman dengan sebab-sebab ini yang tertentu. Tapi kita alhamdulillah, ini kita mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita orang Islam dan telah memberikan kepada kita iman. Maka ini adalah nikmat yang paling besar
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Jadi insya-Allah ini kita berhenti di sini dan kita akan meneruskan yakni pada keesokan hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.